Hai semua, saya Dr. CK. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit kesilapan biasa yang kita tanpa sedar masa jaga pokok indoor. Mungkin ramai buat tapi tak perasan. Jadi kita nak kongsi sikit lah, common mistake lah. Jadi menjaga pokok indoor sepatutnya buat rumah rasa lebih tenang. Tapi realitinya ramai pemilik pokok rasa kecewa bila pokok hidup tapi dah cantik. Daun ada tapi nampak pucat, layu. Dia nampak macam okey-okey tapi dia nak kata dia subur pun tak subur, nak kata dia macam nak mati pun tak, tapi dia tak membesar. Jadi semua yang peliknya ialah semua ini berlaku tanpa kesilapan besar yang jelas. Katakan mungkin mereka rasa dia letak baja sepatutnya nampak okey, tapi lepas letak baja tu masih tak okey. Jadi hakikatnya kebanyakan masalah pokok indoor datang daripada kesilapan kecil yang kita buat tanpa sedar, bukan kerana kita malas atau tak pandai. Jadi mari kita lihat adalah beberapa kita kata common pitfall yang biasa berlaku untuk penjagaan pokok indoor. Pertama sekali, terlalu kerap buat sesuatu. Ini kesilapan nombor satu. Ramai fikir lagi kita buat banyak lagi baik. Contoh kata alih-alih silam. Ini memang case sangat ketara kalau untuk katakan pokok succulent ataupun cactus, kerana jenis tanaman ini dia tak perlu air banyak. Jadi kalau kita katakan setiap kali kita siram, memang nanti dia akan rotted, melepuh. Jadi pokok indoor ini dia tidak suka perubahan mendadak lah. Jadi kita jangan ganggu dia terlalu kerap, kerana kalau tak, pokok dia pun akan stres juga. Jadi oleh itu kurang buat apa-apa lebih baik daripada terlalu banyak cuba. Dan yang kedua tu ialah betul, ini biasa pun banyak soalan kami terima lah daripada prospek produk Agropinta, iaitu anggap semua masalah boleh dan perlu diselesaikan dengan baja. Jadi bila sekarang bila daun nampak tak okey ataupun pertumbuhan perlahan liasi, biasa ialah tanpa baja. Tapi kadang-kadang untuk case pokok indoor kita bukan sekadar tanpa baja semata-mata sahaja, kerana kebanyakan case tu dia bukan kekurangan nutrien dan kadang-kadang dia adalah disebabkan katakan pengudaraan, persekitaran tertutup. Jadi baja tambahan ni tak semestinya memberi kesan dan kadang-kadang akan memburukkan keadaan. Jadi apa yang pokok dia perlukan ialah kita nak tahu apa yang menyebabkan dia, dan kita pun kena pastikan. Jadi bagi dia satu rutin yang konsisten, jangan kadang-kadang tanpa ini tanpa itu. Dan lagi ialah untuk mereka yang biasa guna baja spray semua itu kan, banyak kata dia spray nanti pokok layu kuning. Kadang-kadang kerana kita sembuh terlalu basah, kadang-kadang kita persepsi kita sembuh banyak maksudnya dia makan banyak baja. Kadang-kadang kita rasa kita sembuh sekadar saja macam cukup, sebenarnya bukan. Jadi ini adalah satu konsep lah yang kurang betul, di mana kadang-kadang kita fikir lagi besar, lagi basah, lagi berkesan, lagi banyak kita spray, lagi cepat dia besar. Ini tak semestinya, kerana kadang-kadang sebuah berlebihan ini kan dia akan buat daun terlalu lembab, dan dia adalah satu risiko juga untuk mengakibatkan masalah penyakit, pelosak, semua tu. Dan juga katakan kalau terlalu basah tu, kita air baja tu jatuh dekat lantai tu, dia pun nanti rumah pun kotor. Jadi tak praktikal. Jadi prinsipnya sangat mudah untuk pokok indoor ini kan, kita sembuh halus, mist spray cukup sekadar lembab, bukan sampai dia basah, sampai itu air baja ke booster tu menitis. Dan lagi satu poin ialah abaikan pengudaraan. Jadi banyak yang mereka, satu common mistake ialah mereka abaikan pengudaraan. Pokok indoor hidup dalam ruang yang tertutup, kurang aliran udara, kelembapan yang tinggi. Jadi tanpa pengudaraan yang sesuai optimum kan, daun ni dia susah nak bernafas, kelembapan terperangkap, pokok jadi sangat stres. Jadi kita pun katakan tak perlu katakan kita nak buka semua tingkap lah, kadang-kadang kita bagi sikit ventilation, air circulation berlaku, tingkap sedikit terbuka, buka kipas, pun memang ada sikit perubahan punya.
Ini nampak macam perubahan kecil, tapi kesan dia besar. Dan point nombor 5, common mistake ialah sangka pokok indoor perlu dijaga setiap hari. Kadang-kadang tiap-tiap hari, setiap minit ke, setiap jam ke, kita boleh tengok. Jadi ini satu salah faham besar lah. Kebanyakan pokok indoor tidak perlukan perhatian harian, rutin mingguan ataupun 1 bulan 2 kali ni macam maintain sikit pun sudah okey. Kalau kita terlalu fokus untuk jaga dia, kadang-kadang kita rasa stres kerana sikit-sikit saja daun layu ikut ingat dia tak sihat. Kadang-kadang tengok akar dia kering sikit, kadang-kadang ialah disebabkan mungkin minggu itu panas sikit, jadi kita sudah panik. Jadi ini akan menyebabkan kebanyakan orang cepat give up terhadap penjagaan pokok indoor. Jadi, dan poin nombor 6 ialah kadang-kadang pokok ini kan, kalau dia sudah sakit tak sihat, dia akan tunjuk sikit simptom-simptom awal, dan kadang-kadang kita tak perasan. Bila masalah berlaku tu, kita susah nak adjust ataupun nak mengatasinya. Jadi contoh sedikit isyarat awal, simptom-simptom awal untuk kes ini lah, mungkin dia punya daun pucuk tu sudah jadi kuning, ataupun tunas lambat keluar, ataupun itu akar busuk, hitam, warna tak cantik. Jadi ini semua pun adalah satu simptom awal lah. Okay. Jadi secara kesimpulannya, untuk jaga pokok indoor ini dia tak cerewet. Kita yang selalu kita overwork on it. Jadi kadang-kadang overwork ini tak berbaloi lah. Kadang-kadang kebanyakan pokok indoor lah sebenarnya dia sangat senang tak jaga, dan sebenarnya dia tak minta banyak, tak perlu banyak. Macam kami kongsi cara untuk jaga kata succulent pun sama, tak perlu banyak punya. Jadi kita pun jangan terlalu cepat panik. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus kepada buat lebih, bukan buat betul. Jadi bila penjagaan jadi lebih tenang dan konsisten, pokok pun akan respon dengan cara sama. Jadi secara kesimpulannya, pokok indoor tak perlukan lawatan baru. Kita tak perlu katakan nak cuba ini, nak cuba itu. Hanya kita macam tadi saya kongsi beberapa pointers yang atas tu, kita hanya perlu observe, monitor, dan jangan repeat lah. Ini common mistake. Itu saja untuk sesi kongsi hari ini. Terima kasih semua.